Berita menarik hari ini, Desoka.com, Selasa, 19 Oktober. Selepas mencatat 497 kes semalam, kes harian COVID-19 di Sabah melonjak semula kepada 695 kes hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datu Seri Masih Manjun menyifatkan peningkatan sebanyak 198 kes itu agak tinggi walaupun sedar memang berlaku turun naik kes setiap hari. Masih berkata hanya 3 daerah yang mencatatkan penurunan 2 angka hari ini, iaitu Kota Kinabalu, Putatan dan Beluran. Katanya daripada 695 kes yang dicatat hari ini, 448 kes atau 64.46% adalah kes yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lalu. Masih berkata analisis kes yang dilaporkan hari ini menunjukkan kes sporadik masih tinggi, iaitu hampir 33.7% daripada keseluruhan kes harian. Seterusnya, yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin mengingatkan jentera kerajaan supaya memastikan pelaksanaan pembangunan sama ada di bawah bajet negeri atau rancangan Malaysia ke-12 dikendalikan dengan baik. Beliau berkata sistem penyampaian yang cekap, proaktif dan kreatif berupaya menimbulkan rasa percaya di kalangan rakyat dalam berhadapan dengan tempoh sukar berbekalkan semangat kesatuan dan cita bangsa yang luhur. Katanya perkara itu sejajar dengan konsep akhlakul karimah bagi memotivasi umat supaya lebih responsif dan proaktif, khususnya dalam menyantuni rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 yang belum reda dan menangani keadaan ekonomi yang belum pulih. Terdahulu, Johar menyatakan rasa syukurnya kerana umat Islam di Sabah dapat terus melaksanakan agenda mengagungkan kerasulan Nabi Muhammad SAW melalui majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri. Sempena majlis itu, Johar turut mengambil kesempatan untuk mengingatkan seluruh umat Islam di negeri ini supaya tidak mengabaikan kewajipan mentransformasi akhlak ke arah akhlakul karimah. Sementara itu, kerajaan negeri berusaha menangani cabaran kesihatan dan keselamatan secara berkesan di samping mengurus ekonomi secara mampan dan strategik sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jenar berkata usaha itu menjadi tumpuan kerajaan bagi memastikan kesihatan dan kebajikan rakyat terbela manakala ekonomi negeri dapat kembali pulih. Beliau mengakui perjuangan kerajaan dalam menjaga kesihatan rakyat dan memulihkan ekonomi ketika penularan pandemik COVID-19 penuh dengan cabaran, selain ramai yang tertekan dan risau dengan persekitaran kesihatan serta ekonomi yang terumbang-ambing. Sambutan bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti itu disempurnakan Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar bin Mahiruddin. Haji berkata tahun ini adalah kali kedua Maulidur Rasul tidak diraikan secara tradisi dengan perhimpunan besar-besaran dan berarak disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Haji juga berkata di peringkat negeri kerajaan sudah melonggarkan sekatan perjalanan rentas daerah yang berkuat kuasa pada 14 Oktober lalu, manakala rentas negeri bermula pada 1 November ini. Dalam pada itu, Haji berkata masa depan negara ini terletak kepada keupayaan generasi muda hari ini yang bakal mengemudi dan menjayakan hala tuju negeri. Menyentuh konsep keluarga Malaysia, beliau berkata seluruh rakyat harus bertoleransi, saling menghormati dan mengekalkan perpaduan yang merentasi ideologi politik. Berita seterusnya, UMNO tidak menghadapi kesukaran untuk memperkukuhkan jentera parti sekiranya semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing. Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, UMNO adalah sebuah parti yang lengkap strukturnya dari peringkat atasan bahagian sehingga ke peringkat cawangan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian mesyuarat cawangan berkelompok bagi cawangan-cawangan UMNO di zon Pitas yang merangkumi 2 kawasan Dewan Undangan Negeri, iaitu Pitas dan Bengkoka semalam. Mesyuarat itu dirasmikan Naib Presiden UMNO yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Madzir Khalid. Bung Mokhtar dan juga ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata struktur yang sedia ada perlu berfungsi dalam mengatur gerak kerja dan mendekati ahli akar umbi serta pengundi selain membantu masyarakat yang memerlukan. Katanya UMNO sudah diuji pada PRU lalu apabila gagal mempertahankan kerajaan dan peritnya menjadi pembangkang. Bung Mokhtar berkata UMNO Sabah sebelum ini
dianggap sudah terkubur dan tidak relevan, namun dengan semangat juang tinggi, ahli di peringkat akar umbi membuktikan tiada satu cawangan atau bahagian di Sabah yang dibubarkan selepas PRU ke-14. Sehubungan itu, Bung Mokhtar mahu mesyuarat cawangan kali ini dijadikan sebagai platform permuafakatan di samping mengatur strategi untuk menghadapi PRU ke-15. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana tindakan penyeludup menyembunyikan rokok tidak bercukai di sebuah bengkel di Kampung Cina, Jalan Agaseh, Lahad Datu bagi mengaburi mata pihak berkuasa gagal apabila berjaya dikesan pasukan Gerakan Am PGA semalam. Ops kontraben oleh pasukan Task Force Batalion 17 PGA Lahad Datu jam 11.30 malam itu menemui sejumlah 3,090 karton rokok tanpa cukai dipercayai bernilai RM474,084 berdasarkan harga pasaran semasa. Komander Brigade PGA Sabah Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata, operasi yang dijalankan hasil maklumat awam dan risikan serta pemantauan di lokasi. Bagaimanapun katanya, tiada sesiapa yang menghampiri atau mengawasi barangan seludup yang ditinggalkan berkenaan. Abdul Rani berkata semua rokok tanpa cukai berkenaan terus dirampas dan dibawa balik ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lahad Datu untuk tindakan selanjutnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di tiasoka.com.